Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda yang berada di luar sana? Selamat pagi kami ucapkan seperti biasa. Kami di On Air Pagi menemani anda. Saya Hafiz Rosli. Dan juga bersama saya Naila Huda. Dan seperti yang kami maklumkan sebelum ini, kami juga mengikuti ataupun menepati penjarakan sosial atau social distancing. Jadi mungkin kami melihat sedikit berbeza pagi ini dan juga pada minggu ini sehinggalah tempoh kawalan perintah pergerakan ini berlangsung ataupun mungkin selepas itu juga bagi kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 itu dengan penjarakan sosial. Jadi banyak perkembangan yang kita nak bawakan kepada anda. COVID-19 coronavirus bukan saja di negara kita tetapi juga di luar negara banyak perkembangannya, Hafizi. Dan kita juga ingin bercakap mengenai perintah kawalan pergerakan yang hari ini memasuki hari ke-7. Nampaknya orang ramai telah pun berada di rumah. 7 hari berada di rumah, semestinya banyak perkongsian di media sosial ataupun kita bawakan juga di laman web kami di extraordinary.com mengenai mereka punya pengalaman dan sebagainya. Tapi kita akan memberikan sedikit update ataupun perkembangan terkini mengenai statistik COVID-19 di Malaysia dan di mana kita dapat saksikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia adalah sebanyak 1,518 selepas malam satu update yang terbaru iaitu 212 kes baru telah pun dicatatkan. Ya, dan banyak peningkatannya dan anda boleh lihat data yang terkumpul ini di astroawani.com. Anda boleh lihat di ruangan belah, kalau anda pergi saja ke laman web astroawani.com, pergi saja ke link belah kanan itu ada tulis data COVID-19 untuk melihat perkembangan terkini bukan saja di Malaysia tetapi juga di luar negara. Dan semalam kita mendapati berita ataupun perkembangan terbaru dari KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mencatatkan 14 kematian secara keseluruhannya di negara kita dan kita lihat peningkatan ada saja kes kematian setiap hari setakat ini. Manakala yang masih menerima rawatan di hospital plus 1,345 dan 57 antara mereka berada dalam keadaan kritikal. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan semasa di luar negara, iaitu kalau kita lihat kepada statistik ni, saya dekatkan sikit supaya anda nampak. Okey, ini statistik di luar negara, iaitu jumlah mereka yang dijangkiti positif COVID-19 adalah sebanyak 336,235 dengan jumlah kematian keseluruhan di seluruh dunia adalah sebanyak 14,621 melibatkan 191 negara. Dan kalau kita dapat saksikan di statistik ini, iaitu China masih lagi mendahului dengan jumlah mereka yang dijangkiti lebih daripada 80,000, lebih daripada 81,000. Diikuti Itali 59,000 dengan jumlah kematian yang paling besar di dunia iaitu sebanyak 5,476, diikuti USA ataupun Amerika Syarikat dan juga Sepanyol. Dan kita juga ini antara perkembangan yang kita akan bawakan. Dan perkembangan untuk hari ini selalunya Kementerian Kesihatan akan membuat satu sidang media sekitar pukul 4 ke 5 petang. Kita akan mengetahui bagaimana agaknya update untuk hari ini pula, Naila. Ya, dan mungkin ramai yang bimbang melihat kepada peningkatan kes positif di Malaysia itu semakin meningkat dalam ratusan setiap hari. Namun ada juga pakar yang kata peningkatan itu bukan satu yang perlu dirisaukan kerana itu merupakan usaha KKM sendiri untuk mengesan terutamanya dengan kluster jemaah tabligh itu. Mereka dalam usaha mengesan dalam ribuan lagi jemaah tabligh yang masih belum tampil untuk menjalani saringan kesihatan itu. Jadi tidak perlu risau, antara angka yang kita perlu perhatikan bagaimanapun adalah angka kematian itu kerana kalau kita lihat di Itali dan Korea Selatan dan di China, angka kematian itu terus meningkat secara mendadak apabila sistem kesihatan ataupun petugas kesihatan di negara-negara itu tidak dapat menampung, dan itu antara kebimbangan yang sedang dihadapi oleh negara-negara membangun yang mungkin tidak agak moden ataupun tidak dapat menampung sistem kesihatan mereka untuk merawat kes-kes positif COVID-19 ini sekiranya mendadak secara terlalu laju atau terlalu pantas. Dan kalau kita lihat di Indonesia, di Palestin, itu antara negara yang kita patut fokus juga pada tahap antarabangsa. Selain tumpukan perhatian di Malaysia, itu antara negara yang mungkin kita boleh bantu atau WHO boleh tampil untuk membantu negara-negara tersebut, Hafizi. Dan bercakap mengenai COVID-19 di dalam negara kita, boleh dikatakan ini kenyataan daripada Kementerian Kesihatan ataupun Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, yang menyatakan daripada keseluruhan kes yang ada di Malaysia iaitu lebih daripada 1,500 ini, 62% adalah
mereka yang terdiri daripada kluster tabligh. Dan ini katanya iaitu mereka 62% ini adalah mereka ataupun golongan yang menyertai ataupun menghadiri istimewa tabligh di Masjid Seri Petaling hujung bulan lalu. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kira-kira pihaknya melakukan serangan terhadap kira-kira 13,000 jemaah tabligh dan daripada jumlah tersebut sebanyak 6,700 sampel sudah diambil. Dan mereka akan melaksanakan lebih kurang 13,000 saringan dan sampel yang diambil adalah 6,700. Daripada jumlah 6,700 itu, yang dilaporkan positif adalah sebanyak 940 orang. Ya, mungkin apa yang kita patut beri tumpuan, beri perhatian ataupun sedikit membimbangkan adalah bagaimana pula dengan 40% selebihnya baki itu. Itu menunjukkan bagaimana daripada kluster tabligh itu telah pun merebak, tersebar ke kluster-kluster lain dan KKM tidak dapat tentukan di manakah puncanya jangkitan itu. Jadi itulah antara faktor pentingnya kita perlu amalkan penjarakan sosial dan juga patuh kepada perintah kawalan pergerakan, duduk saja di rumah, just stay at home. Jadi banyak juga yang dimaklumkan semalam, bukan saja Kementerian Kesihatan Malaysia, malah Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Menteri Kanan Keselamatan juga ada membuat sidang media. Saya kira mungkin setiap hari kita jangkakan sidang media bagi perkembangan PKP ini dan semalam diumumkan kadar pematuhan pada 92%, tapi penjarakan sosial masih gagal dipatuhi. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, katanya pada Isnin hari ke-6 PKP itu dilaksanakan sudah ada kadar pematuhan 92%. Ini peningkatan yang agak besar berbanding dengan awal-awal PKP ini dilaksanakan hanya berada pada 60%. Jadi sebanyak 120,615 kenderaan diperiksa dan pemandu dinasihati untuk mematuhi PKP itu. Dan kata PDRM juga telah membuat sebanyak 1,719 hebahan di seluruh negara. Walaupun hanya 8% lagi, tetapi masih lagi ada dalam kalangan rakyat yang keluar dari rumah dan gagal untuk mematuhi larangan yang dikeluarkan kerajaan. Dan kita juga ingin bersama dengan Razak Cik, merupakan editor eksekutif di Astro Awani. Cik Razak, kalau kita lihat kepada kadar pematuhan 92% ini, 8% masih lagi boleh dikatakan sebagai berdegil kerana tidak mengikuti PKP ini. Namun jelas Menteri Kanan ini dari segi penjarakan sosial ataupun penjarakan sosial itu sendiri masih lagi gagal. Bagaimana agaknya kita ingin melihat kepada isu ini? Hafizi, kalau kita tengok kita di studio ni 100% Hafizi dengan Naila ada jaraknya. Kemudian Hafizi dengan Naila sendiri dengan saya lebih kurang 7 ataupun 5 meter jaraknya. Jadi saya dengar 92% setakat hari ini. Kalau besok saya duduk sini juga, saya nak, boleh tak kita minta 100%? Is it impossible dapat 100%? Saya tak nak guna ibu jari, saya nak guna jari telunjuk. Bagi mereka yang 8% ini, kenapa masih degil, masih keluar? Bukankah sudah jelas bahawa apa yang berlaku sekarang simple saja, sangat mudah. Apa yang kita perlukan adalah duduk rumah, jarakkan diri supaya rantaian penularan dapat dihentikan. Perdana Menteri kita sudah bersuara. Kita pun di sini sudah bersuara. Jadi sekiranya pematuhan ini dapat besok kalau kita umumkan 100%, syukur alhamdulillah lah. Jadi bagi mereka yang masih, semua ada mereka yang ada keperluan untuk keluar. Ya, ada sebab, ada essential services. Tetapi kalaulah kita dapat mengelakkan, kalau tidak perlu keluar, jangan kita keluar. Kerana kalau kita tengok hari ini perkembangan di New York, di Itali, di Spanyol, kadang-kadang kita fikirkan kalau kita tengok tiap-tiap hari, takut kita nak membaca notification, WhatsApp message, kita menunggu adakah lagi tambah kematian hari ini. Jadi sekiranya kita dapat menyumbangkan usaha kita sendiri, kita duduk sajalah rumah, jangan keluar kalau tak perlu. Ya, betul tu Cik Razak. Kalau kita lihat di Itali, mungkin sebelum ini agak menakutkan lihat kepada peningkatan mendadak setiap hari. Namun kalau kita lihat perintah lockdown, perintah berkurung itu semakin efektif kerana pertambahan kes baru di Itali semakin menurun. Itu antara impak yang agak positif kita lihat di Itali dan kita harap juga melihat impak yang sama berlaku di Malaysia di mana kita dapat putuskan rantaian jangkitan itu dan juga flatten the curve. Jadi antara yang diumumkan semalam juga bukan sahaja dari sudut perkembangan. Saya ingin
mengulas sedikit mengenai masih lagi Perintah Kawalan Pergerakan dan ini satu pengumuman daripada Prasarana yang menyatakan semua perkhidmatan train dan juga bas kendaraan Prasarana Malaysia hanya akan beroperasi dari pukul 6 hingga 10 pagi dan 5 petang hingga 10 malam sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, dan ini dinyatakan sendiri oleh Ketua Komunikasi dan Hal Ehwal Media Prasarana Azhar Ghazali memberitahu waktu operasi berkenaan turut melibatkan feri Pulau Pinang yang dikendalikan oleh anak syarikat Rapid Ferry, dan antara train dikendalikan Prasarana adalah LRT, MRT, monorail dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kepada time ataupun waktu mereka beroperasi ini adalah melihat kepada waktu puncak, dan ini untuk kita memastikan supaya tiada pergerakan ataupun tiada dari segi kita dapat menjauhkan ataupun dapat kita promosikan penjarakan sosial itu apabila tidak lagi berkumpul atau tidak lagi orang ramai menggunakan public transport itu sendiri. Ya, dan itu akan bermula berkuat kuasa esok, dan antara juga yang diumumkan ataupun dinanti-nantikan rakyat Malaysia adalah apa jenis bantuan yang dapat disalurkan bukan sahaja mereka yang berada di barisan hadapan tetapi untuk rakyat Malaysia sendiri dalam menghadapi pandemik ini. Jadi antara yang diumumkan semalam oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah peruntukan 600 juta ringgit untuk beli peralatan perubatan dan juga lantik kaki tangan KKM baru. Jadi itu yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, dan selain itu kerajaan juga menyalurkan peruntukan 100 juta ringgit khusus untuk pelantikan 2,000 kaki tangan baru KKM secara kontrak, dan peruntukan ini antara lainnya akan digunakan untuk membiayai pembelian peralatan perubatan seperti ventilator, peralatan ICU, peralatan perlindungan diri PPE tambahan serta keperluan makmal. Sebelum ini kalau kita lihat di media sosial banyak tular mesej-mesej untuk mendapatkan bantuan kekurangan peralatan perubatan itu di KKM, di hospital KKM dan juga di hospital swasta. Itu antara kebimbangan yang diangkatkan oleh rakyat. Ya. Dan kita juga dapat saksikan sebelum ini ada juga video-video yang tular di media sosial, ada nampaknya paramedik ataupun anggota kesihatan sendiri terpaksa menjahit, terpaksa menggunakan plastik kerana kekangan bekalan itu sendiri. Cik Razak, semestinya mendengar pengumuman daripada Perdana Menteri ini memberikan satu nafas lega lah buat warga KKM apabila 600 juta ringgit diloketkan ataupun diberikan kepada KKM untuk melantik kaki tangan yang baru dan juga untuk peralatan perubatan. Bagaimana Cik Razak? Fizi, kalau kita tengok apa yang berlaku adalah bagi mereka yang frontline services, mereka yang berada di barisan hadapan, warga hospital, baik nurses ke, doktor ke, mereka yang MA. Kita jangan tengok apa yang berlaku kalau kita tengok di luar negara, bagaimana keadaan cemas di dalam hospital itu sudah tentu yang di depan mata kita. Tetapi mereka yang di kerja sampingan itu, mereka ini semua ada anak, isteri, ada rumah mereka sendiri yang terpaksa mereka tinggalkan. Kita mesti appreciate pengorbanan yang mereka lakukan, dan nombor satu, mereka perlu dibekalkan dengan peralatan yang cukup. Saya nak tengok satu sajalah. Kenapa mungkin ini satu kritikan yang kurang tidak dapat ramai yang tidak akan terima, tetapi bagi mereka, bagi kita ini yang tidak perlukan mask, topeng muka dan hidung, kalau kita semua memakainya, kerana kita tahu yang perlu pakai adalah mereka yang ada terkena jangkitan. Tetapi ini baiklah, siapa yang dah pakai itu pakailah. Tetapi ini adalah satu juga kalau kita tengok dari segi keperluan. Adakah perlu bagi kita orang awam memakai? Jadi kalaulah kita ditahan polis, saya rasa perlulah kita berikan satu jawapan bahawa kalau apa yang kita lakukan ini tidak menjejas perbekalan kepada mereka yang di front line. Jadi saya rasa salah satu daripada keperluan adalah topeng hidung dan mulut ini. Sama ada perlu dibekalkan, yang lebih penting adalah pakaian keselamatan. Jadi mereka ini perlu dibekalkan semua peralatan yang mereka perlukan supaya tugasan mereka dapat dilakukan dengan sempurna dan selamat. Cakap mengenai topeng muka ini, ada satu pengumuman yang melegakan rakyat Malaysia juga apabila ini yang diumumkan Perdana Menteri semalam, iaitu topeng muka percuma untuk orang ramai. Nala.
Ya, ini yang diumumkan juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Katanya kerajaan memutuskan untuk mengagihkan topeng muka secara percuma kepada rakyat Malaysia yang memerlukan. Beliau berkata langkah mengimport itu diperlukan selagi tahap bekalan topeng muka oleh pengeluar tempatan di negara ini tidak mencapai tahap yang memuaskan dan tidak memenuhi keperluan domestik negara ini. Tapi itu juga mencetuskan persoalan seperti yang Cik Razak kata tadi, sama ada perlu atau tidak pakai topeng muka ini, itu juga dibuatkan di negara lain. Namun yang perlu ditegaskan seperti yang doktor-doktor sebelum ini juga kata, hanya perlu pakai sekiranya ada keperluan, sekiranya ada simptom-simptom itu sendiri dan tidak mahu merebakkan lagi ataupun menjangkiti orang lain. Itu yang ditegaskan oleh pakar perubatan, dan kita juga perlu mungkin reservekan sikit bagi mereka yang betul-betul memerlukan, terutamanya mereka yang berada di barisan hadapan, mereka yang betul memerlukan topeng muka ini. Dan ini juga melegakan sedikit rakyat Malaysia kerana ada juga laporan beberapa pasaraya ataupun supermarket yang mengenakan arahan untuk pelanggan-pelanggan perlu pakai topeng muka sebelum memasuki pasaraya itu. Namun ada juga yang komplain yang kata kalau perlu letakkan arahan itu, bagilah percuma sekali topeng muka. Tapi itu mungkin melihat kepada kekurangan bekalan topeng muka itu sendiri. Itu hanya langkah berjaga-jaga yang diletakkan di pasaraya. Dan kita juga ingin melihat kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu bekalan belum tahap memuaskan dan kerajaan mengambil keputusan untuk mengimport dari China sebanyak 10 juta keping yang patutnya dapat diusahakan dengan segera, dan pihak kerajaan telah pun mengarahkan NADMA, iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara, dan juga agensi bertanggungjawab untuk malapetaka supaya mengeluarkan peruntukan yang disediakan kerajaan, dan difahamkan harga yang diberitahu lebih RM1.18 keping. Dan saya nak umumkan, itu kata Perdana Menteri, kita akan agih secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia yang memerlukan. Dan ini antara inisiatif-inisiatif daripada kerajaan, dan selepas ini kita akan bawakan satu lagi perkembangan mengenai KWSP dan juga pembayaran PT-PTN, dan juga apa lagi inisiatif bukan saja dari sudut kerajaan tetapi sektor swasta dan juga JLC juga ada salurkan bantuan. Semua itu kita nak bincangkan selepas kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Awani Pagi bersama saya Naila dan Hafizi dan juga editor eksekutif Razak Sheikh, membincangkan sekarang tentang apa usaha-usaha kerajaan untuk bantu memberi sedikit kelonggaran, meringankan sedikit beban kepada rakyat, melihat kepada bagaimana kita menangani wabak COVID-19 ini, dan juga membincangkan tentang sektor swasta juga. Tetapi ini antara inisiatif kerajaan semalam yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya pencarum KWSP dibenar keluar RM500 sebulan bermula 1 April. Ini jumlah maksimum yang ditetapkan RM500 sebulan selama 12 bulan bagi meringankan beban kos sara hidup akibat impak wabak COVID-19 dan juga perintah kawalan pergerakan itu yang menjejaskan pendapatan bagi segelintir masyarakat. Dan difahamkan inisiatif itu dijangka akan memberi manfaat kepada kira-kira 12 juta pencarum KWSP dengan anggaran pengeluaran adalah sebanyak RM40 bilion. Dan beliau turut berkata dengan inisiatif itu ditambah dengan kadar caruman yang telah dikurangkan sebanyak 4% bermula April 2020. Ya, kita juga nak bersama Razak Sheikh, editor eksekutif Astro Awani. Cik Razak, kita ada lihat beberapa ataupun segelintir masyarakat di media sosial meluahkan rasa agak tidak puas hati dengan keputusan ini. Katanya mereka ada mengharapkan ataupun menanti-nantikan bantuan, mungkin one-off insentif seperti yang kita lihat disalurkan kepada penjaja dan peniaga sebelum ini. Mereka mengharapkan one-off inisiatif ataupun cash, pemberian wang itu, dan sebaliknya bukan mengeluarkan pencaruman simpanan wang mereka sendiri. Sebab itu melihat kepada simpanan mereka untuk mereka pencen kemudian tetapi perlu dikeluarkan sekarang. Bagaimana Cik Razak sendiri melihat? Naila dan Hafizi, dua penyampai kita masih muda lagi. KWSP ini simpanan untuk hari tua. Kemudian ada kelonggaran untuk kita keluarkan untuk perubatan perumahan. Tetapi ini adalah satu emergency. Cuba kita fikirkan, 500 untuk kita keluarkan untuk mungkin 2 bulan. Tetapi kalau kita tengok, ada statistik yang mengatakan lebih kurang 90% rakyat Malaysia RM1,000 pun tak ada selepas dapat gaji bulanan, simpanan untuk masa depan, untuk menyimpan, untuk keep for a rainy day. Jadi, okey.
simpanan yang kita adalah KWSP. Nombor satu, sudah tentu ramai yang menanyakan adakah ini satu tindakan yang wajar, tetapi kita kena ikut kemampuan kita sendiri, kemampuan negara kita sendiri. Kalau kita tengok di UK, di Amerika, di Perancis, mereka negara kaya, mereka sudah mengambil tindakan bagaimana program, bukan saja rangsangan, program bantuan keuangan sewaktu berlakunya peristiwa pandemik COVID ini berjumlah bertriliun ringgit. Kalau kita tengok pun macam eye-watering figure, mereka mampu. Jadi kita juga perlu memikirkan cara bagaimana, nombor satu, supaya simpanan untuk hari tua itu tidak terjejas. Disebabkan apa yang berlaku sekarang, kalau dari segi keuangan, ramai yang investment yang dilakukan oleh KWSP itu sekarang, mana-mana pun pension fund, annuity fund sedang merudum dari segi value disebabkan apa yang berlaku di ekonomi dunia sekarang ini. Jadi adakah ini paling baik? Tetapi kita terima sajalah ini adalah rancangan kerajaan. Tetapi cuba kita fikirkan cara-cara yang lain. Kalau saya nak tengoklah dari segi sacrifice yang dilakukan, yang kita mahukan dari warga Malaysia yang lain. Nombor satu, kita tengok daripada ahli politik kita sendiri. Ramai ahli politik kita sendiri, saya rasalah nombor satu, mereka kita mulakan dengan example yang dilakukan oleh mereka sendiri dari segi kalau mereka dapat memulakan tabung. Nombor satu, ada negara-negara yang mengurangkan gaji pendapatan mereka sendiri bulanan. Dan baru beberapa hari yang lepas, minggu lepas, ada keluar Forbes Richest List. Dalam list itu ada ramai rakyat Malaysia yang berbilion harta mereka. Jadi itulah satu gesture yang saya rasa perlu juga kita fikirkan. Tapi saya tadi Jurukamera berbisik kepada saya, kadang-kadang ada sekarang banyak ini tentang face mask. Urban legend lah mengatakan mereka ada roadblock dan polis ada memberi nasihat bahawa kena pakai face mask. Jadi kalau petang ini ada press conference, saya rasa manfaatkan press conference itu dengan menanyakan once and for all, adakah rakyat biasa yang tiada apa-apa kes, yang tiada sakit perlu memakai face mask. Jadi kalau kita dapat satu definitive response answer, jadi mungkin perkara kekurangan peralatan dapat diatasi. Nak bercakap mengenai kewangan, dalam kerajaan ingin memberikan segala bentuk rangsangan ataupun inisiatif untuk membantu rakyat ini, semestinya kerajaan juga mengharapkan bantuan-bantuan daripada sektor swasta dan juga sektor-sektor lain untuk turut sama menyumbang kepada kerajaan dalam kita memberikan kemudahan ataupun inisiatif kepada mereka yang terjejas ini. Dan ini satu perkembangan yang kita nak bawakan, iaitu GLC merupakan syarikat berkaitan kerajaan memberikan sumbangan sebanyak 60 juta ringgit kepada Kementerian Kesihatan dalam bentuk perubatan, peralatan perubatan serta peralatan perlindungan diri PPE kepada Kementerian Kesihatan. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz, berkata sektor korporat turut disarankan untuk mengikuti teladan GLC kerana semua pihak perlu memainkan peranan bagi memastikan negara kita berjaya menangani wabak berkenaan. Ya, pada masa sama kita juga melihat Petronas turut menyumbangkan peralatan perubatan bernilai 20 juta ringgit kepada hospital yang diwatakan bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Dan kata Natma akan menyalurkan peralatan dan bekalan perubatan kritikal itu kepada hospital terbabit termasuk juga pusat kuarantin. Ini perkembangan yang kita lihat langkah sangat positif. Kita lihat bukan saja bantuan yang disalurkan kerajaan tetapi sektor swasta juga memainkan peranan yang sangat penting. Dan mungkin ini juga menjadi satu marketing, satu marketing tool untuk mereka juga menaikkan nama mereka, branding mereka. Dan pada masa sama kalau kita lihat contoh lain di luar negara, Facebook turut ada menyumbangkan sebanyak 720,000 topeng muka. Itu diumumkan oleh pengasasnya dan juga CEO Mark Zuckerberg pada Ahad menerusi media sosial. Katanya telah pun menyumbang sebanyak 720,000 topeng muka kepada perkhidmatan kecemasan di Amerika Syarikat. Dan kita juga lihat banyak syarikat-syarikat di luar negara menggerakkan usaha yang sama kerana mereka lihat ini bukan satu beban yang bukan harus saja digalaskan oleh kerajaan tetapi bagi semua pihak. Dan seperti yang Cik Razak kata tadi, ramai rakyat Malaysia sendiri yang ada nama menempah tempat di Forbes Richest List itu. Jadi kita akan lihat sama ada mereka juga akan mengikut jejak yang diletakkan oleh GLC dan juga Petronas. Dan kita ada banyak
perkembangan antarabangsa juga yang kita nak bawakan. Tadi kita dah bacakan statistik terkini di China, Itali dan juga Iran antara negara yang paling terjejas. Namun kita lihat penambahan kes baru di Itali itu semakin berkurangan. Dan kita lihat di Eropah kini yang telah diisytiharkan sebagai epicenter ataupun pusat wabak ataupun pandemik COVID-19 itu di seluruh dunia seperti yang diisytiharkan oleh WHO. Melihat kepada itu, sekarang kita lihat United Kingdom pula melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai malam Isnin waktu tempatan untuk bagi mengekang COVID-19 itu. Rakyat negara hanya dibenarkan keluar untuk membeli makanan, ubat-ubatan atau tugasan kritikal. Mulai malam ini katanya, pagi tadi waktu sini dikata Boris Johnson berikan arahan mudah kepada semua rakyat British, anda perlu berada di rumah. Sama seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri kita sendiri dan juga kita lihat di beberapa negara lain di Eropah, Itali sudah pun kenakan perintah lockdown itu. Tapi lockdown di UK ni ada sedikit kelonggaran, masih boleh keluar beli makanan, masih boleh lagi keluar jogging dan sebagainya, ada kelonggarannya di sana. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan dari segi pemimpin-pemimpin politik di luar negara, iaitu semalam baru saja dikeluarkan satu kenyataan, pagi ini baru saja dikeluarkan satu kenyataan, iaitu Chancellor Jerman Angela Merkel tidak dijangkiti COVID-19 dan terdahulu pada Jumaat, doktor yang memberikan vaksin pneumococcus kepada Merkel dilapor jangkiti coronavirus itu, dan Merkel yang dimaklumkan tentang perkara itu terus mengasingkan dirinya pada Ahad. Dan kalau kita lihat di luar negara ataupun dalam negara kita sendiri, banyak pemimpin-pemimpin kita telah pun menjalani ujian COVID-19 ini, dan terdahulu kita dapat saksikan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga telah pun membuat saringan dan didapati negatif COVID-19 selepas melakukan pengasingan diri dan sebagainya. Dan ini bermakna COVID-19 ini tidak mengira warna kulit, tidak mengira latar belakang, tidak mengira bangsa, agama. Kalau dia nak kena, dia akan kena juga. Makanya kena mengambil pendekatan berhati-hati ataupun berjaga-jaga, jaga kebersihan diri dan sebagainya. Ya, seperti yang diumumkan Menteri Kesihatan Dr. Adam Baber sendiri, virus itu cukup sayang kepada manusia katanya sebelum ini. Jadi itu antara perkembangan yang kita bawakan di Awani Pagi ini. Terima kasih kepada Razak Cik, Editor Eksekutif juga bersama kami di Awani Pagi. Dan banyak lagi laporan yang anda boleh lihat di astroawani.com. Sekian saja daripada kami di Awani Pagi. Saya Nala Huda. Dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.